Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina wa habibina wa syafi'ina wa tabibi qulubina wa qudwatina wa zukhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'. Senja berlabuh malam ke pagi, indah memandang suasana pantai. Hujung minggu dah datang lagi, selamat berehat sambil bersantai. Alhamdulillah, sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, saya ucapkan selamat berhujung minggu dan gunakanlah masa hujung minggu ini untuk kita eratkan hubungan silaturahim dengan ahli keluarga dan juga ukhuwah sesama saudara se-Islam kita. InsyaAllah, sebenarnya pada pagi ini kita ingin membincangkan suatu topik yang sangat menarik, iaitu tentang integriti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan seorang panel kita. Kalau tengok, ceria, handsome betul panel kita pada pagi ini. Tak lain tak bukan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Irfino Johari. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah bikhair. Tamam. Ustaz dah segak. Pakai macam ni lagi segak. Betul eh? Terima kasih kembali. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz kerana sudi bersama dengan kami di studio pada pagi ini. Terima kasih. InsyaAllah kepada senang penonton yang dirahmati Allah sekalian, seperti biasa kalau ingin ajukan soalan, boleh sahaja buat panggilan ke nombor 03 7726 1603 atau boleh WhatsApp kami ke nombor 011 1233 6480 atau terus ke Facebook kami, Tanyalah Ustaz TV3. Baiklah sedang penonton, kita tak sabar nak dengar pencerahan ataupun mukaddimah dari guru kita tentang tajuk kita pada pagi ini, integriti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Terima kasih Fadil Da'i Hakim di atas mukadimah yang sangat baik, dan mudah-mudahan saya fikir saya hanya menumpang semangkuk daripada kehandsoman Da'i Hakim sebenarnya. Mudah-mudahan Allah berkati majlis ilmu kita pada hari ini. Dan saya ingin buka seperti mana yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita rujuk di dalam Al-Quranul Karim. Kita lihat di dalam surah Asy-Syu'ara. Asy-Syu'ara ini terkenal dengan surah-surah ayat-ayatnya yang ringkas, pendek, tetapi mempunyai rima yang sangat cantik di belakangnya. Antaranya kalau kita perhatikan pada ayat yang ke-218 dan 219 dalam surah Asy-Syu'ara. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allazi yaraka hina taqumu wa taqallubaka fis sajidin. Yang bermaksud dialah Allah yang melihat kamu ketika kamu berdiri di dalam solat. Berdiri dalam solat berbeza dengan kita berdiri di tepi padang, tepi jalan raya, sedang bersembang dengan rakan-rakan, kerana dia penuh dengan adab, tertib, sopan santun, perlakuan dan sebagainya. Juga ada tamak-ninah, tenang. Dan juga dalam masa yang sama Allah kata bukan hanya dia nampak kita ketika mana kita berdiri, wa taqallubaka fis sajidin. Ketika kamu beralih kedudukan dalam solat dan kamu sujud, maka pada ketika itu juga Allah memerhatikan setiap seorang daripada kamu. Bila kita rasa secara psikologi diri kita diperhatikan, dinilai, diawasi ataupun diamati segala perlakuan kita, ini akan menjadikan diri kita sentiasa memastikan agar ianya, penampilannya, caranya, output yang keluar daripada diri kita adalah suatu perkara yang bukan sahaja menyenangkan orang yang melihat dan sedang berkomunikasi dengan kita, tetapi juga yang menjadikan hati diri kita sendiri tenang dalam melakukannya. Lalu ibarat dalam solat berjamaah, ramai, subhanallah, dan alhamdulillah surau dan masjid kita semakin meriah dan kembali rancak dengan jemaah.
Setiap seorang itu mereka berdiri dan mereka bertukar rukun di dalam solat. Kadang-kadang keseragaman itu sangat sukar untuk dilihat daripada saf pertama hujung belah kanan sampai yang saf akhir di hujung belah kiri. Ada yang sujudnya mungkin lambat turun, lambat naik, begitulah juga dengan berdiri. Tapi bila Allah nyatakan dalam ayat ini bahawa dia melihat segala sesuatu, apa yang dilakukan yang mata manusia tidak mampu, saya fikir itu adalah merupakan pembuka awal kepada perbincangan kita berkaitan tentang integriti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Integriti ini dia berasal daripada bahasa Latin, integritas ataupun integer. Dalam matematik pun kadang-kadang kita gunakan istilah yang sama. Maksud asalnya ialah the wholeness ataupun keseluruhan. Ataupun the entire unit, keseluruhan yang ada dalam unit organisasi ataupun carta yang tertentu. Namun dalam Islam, kalau kita perhatikan penerusi lisan bahasa Arab, perkataan integriti ini diterjemahkan atau diwakili dengan 5 perkataan. Dan 5 perkataan ini juga adalah merupakan tindakan sebenarnya. Yang pertama iaitu as-salamah. As-salamah membawa makna keselamatan, kesejahteraan dan juga ia membawa makna ketenangan di dalam kita berkomunikasi. Kita berbicara dan berkomunikasi dengan Allah dalam solat. Kita bersama dengan manusia dalam melestarikan apa juga tujuan, objektif, tugasan, kerja, khidmat dan sebagainya. Kesemuanya memerlukan kesejahteraan dan juga ketenangan. Kedua, integriti di dalam bahasa Arab diberikan dengan perkataan al-kamal yang membawa makna kesempurnaan. Dia bukan sekadar buat, dia bukan sekadar bersedekah, bukan sekadar ibadah dalam pelbagai cabang ataupun menyalurkan khidmat, tetapi melakukan dengan cara yang terbaik, termampu untuk dilaksanakan. Ketiga, ianya juga membawa makna al-istiqamah, seperti mana dalam surah Hud ayat 112 yang disebut sebagai fastaqim kama umirta. Hendaklah kamu beristiqamah, committed, berterusan atau al-mudawamah dengan apa yang telah pun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kamu. Dan ciri ketiga ini berkait rapat dengan yang keempat iaitu al-amanah. Perkataan al-amanah membawa makna tenang pada diri yang melakukan dan orang yang diperlakukan. Dia membawa makna bila kita berurusan dengan orang yang amanah, hati kita ini sudah tidak ada rasa syak wasangka. Kita memberikan perkara-perkara yang kita rasa bernilai milik kita untuk dipegang, ditengok, tolong perhati kejap kereta aku, tolong tengok kejap kunci ni, tinggalkan handphone kita dan sebagainya. Kita merasa tenang bermakna kita indikatornya berurusan dengan orang yang sifatnya amanah. Dan inilah yang ditunjukkan terutamanya ketika mana Islam itu minoriti di Makkah Al-Mukarramah. 13 tahun baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dakwah. Ramai daripada kalangan yang sedikit masuk Islam, tapi majoritinya mereka ini menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Faktor paling besarnya adalah ramai di kalangan mereka merasakan kalimah tauhid itu terlalu besar. Nak menukar sembahan mereka daripada 360 berhala itu kepada satu Tuhan bukan merupakan satu perkara yang mudah bagi masyarakat Quraisy pada ketika itu. Kata apa? New normal norma baharu. Norma baharu pada ketika itu. Lebih-lebih lagi ia bukan sahaja ada di sekeliling mereka, itulah amalan ibu, ayah, nenek moyang mereka yang diwarisi sekian lama. Lalu mereka ini terdorong untuk melihat keindahan Islam menerusi sifat amanah al-amin yang ada pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kelima yang terakhir sebagai pembuka awal kita, integriti di dalam bahasa Arab dia membawa makna at-tamam ataupun at-tamami ya. Dia atas sikit daripada makna kesempurnaan, dia menunjukkan bahawa apa sahaja yang dilakukan oleh kita sebagai manusia, Allah Subhanahu wa taala lah yang lebih sempurna. Apa sahaja kebaikan yang kita nampak di mata manusia, maka Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan maha pemberi kebaikan di atas segalanya. Maksudnya adalah kaitan akhlak, perlakuan, tata cara kita sehari-hari yang dimasukkan dalam makna-makna cabang integriti ini sebenarnya dia membawa kita untuk mengakui dan mengakuri
kebesaran, keesaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu segala-galanya ini adalah merupakan contoh yang telah pun ditunjuk ajar dan dibimbing selia oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik Ustaz, terima kasih atas pencerahan. Integritas diambil dari bahasa Latin dan kalau ikut dari sudut bahasa Arab ada 5. Yang pertama salamah, yang kedua al-kamal, yang ketiga istiqamah, yang keempat amanah dan yang kelima at-tamam. Jadi ini antara pencerahan awal yang telah diberikan oleh Al-Fadhil Ustaz. Baiklah sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, kita nak raikan soalan pertama di pagi ini. Soalan yang diajukan di Facebook oleh Muhammad Effendi Mat Daud. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Apakah kejujuran, integriti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbanding rasul yang lain hingga dilantik sebagai penghulu seluruh rasul? Apakah kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam berbanding gelaran alaihi salam? Ustaz, suara dari utara Al-Quran dan hadis tetap di hati. Cantik soalan dari Muhammad Effendi bertanya tentang apa beza integriti Nabi kita berbanding Nabi yang lain, Ustaz. Silakan. Terima kasih menyantuni soalan daripada utara. Kita yang berada di tengah ni cuba untuk memberikan respon. Pertamanya, kelebihan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ketetapan yang diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala berbanding dengan para nabi rasul yang lain dan juga ada disekalikan juga dalam beberapa kategori seperti ulul azmi dan sebagainya adalah kerana kalau kita lihat pada penciptaan Nabi Adam alaihi salam sendiri, Allah Subhanahu wa taala telah pun awal-awal menunjukkan indikator bahawa Muhammad, insan terpilih bernama Muhammad ini yang padanya mengandungi 2 makna. Pertama, iaitu orang yang paling banyak memuji Allah Subhanahu wa taala, merujuk pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedua, orang yang paling banyak dipuji oleh makhluk baik yang ada di langit maupun yang berada di bumi. Dan ini adalah kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adakah ini menunjukkan betapa nabi-nabi dan rasul lain tidak perlu untuk kita lihat dan kita cermati sirah mereka? Jawapannya tidak. Kerana bila Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Quran, kita rujuk di dalam surah Ali Imran, lihat pada ayat yang ke-144, Allah Subhanahu wa taala dalam memberikan biodata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul, yang bermaksud dan Nabi Muhammad ini adalah merupakan utusan dipilih istimewa dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum daripada beliau, segala kehebatan, integriti, kecantikan akhlak yang kita nampak, kesempurnaan perilaku baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah kata sebelum daripada nabi kita Nabi Muhammad telah ada silsilah nabi-nabi dan rasul-rasul yang diutuskan. Maksud yang ringkas tersirat daripada dapatan ayat ini ialah untuk memahami dan mengakuri keindahan akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam. Antara tugas homework kita adalah untuk turut sama menekuni dan menelusuri sirah dan pengenalan apa yang telah pun dilakukan oleh nabi-nabi dan rasul yang terdahulu. Bermula dengan Nabi Adam, bagaimana ahli keluarganya. Nabi Nuh alaihissalam, bagaimana fi'il dan perangai kaumnya. Nabi Yusuf, Nabi Musa alaihissalam, hinggalah pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu contoh terbaik yang merangkumi kesemua 24 nabi dan rasul sebelum daripadanya, semua itu ada pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana itulah ia merupakan contoh yang terbaik dan teladan yang terhebat yang boleh kita ikuti. Dalam masa yang sama, kena tahu dan kenal, sebab kenal Nabi Adam alaihi salam sampailah kepada Nabi Isa alaihi salam, semua ini menyumbang untuk kita memahami benarlah bahawa contoh terbaik baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah Ustaz, terima kasih atas pencerahan. Jadi 2 kayu ukur yang boleh kita gunakan dalam kita menilai diri kita sama ada baik ataupun sebaliknya. Yang pertama, adakah kita manusia yang paling banyak memuji Allah Subhanahu wa taala? Yang kedua, adakah kita ini manusia yang dipuji oleh makhluk atau dikeji? Sama-sama kita muhasabah.
InsyaAllah soalan seterusnya diajukan oleh sahabat kita. Soalan yang diajukan di Facebook juga, Sahziatul Siddiq. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan nilai integriti apabila berhadapan dengan pemimpin ketika itu dengan melahirkan kemakmuran sejagat walaupun berlainan agama? Mohon pencerahan Ustaz yang dihormati. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Sahziatul Siddiq yang sudi bertanya. Betul ya, hari ini Ustaz kita tengok macam pemimpin sekarang ada yang agama Islam dan juga bukan yang agama Islam. Bagaimana untuk kita menghadapi, mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Silakan. Baik, terima kasih dan yakin dan terima kasih pada yang bertanya. Subhanallah, kepimpinan dan kepengikutan adalah merupakan antara topik yang besar dan berada dalam kategori teratas bila saja kita berbincang tentang akhlak, integriti, penampilan, persembahan, malah prestasi dan sebagainya. Subhanallah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga terlalu banyak di dalam hadis-hadis sahihnya mencirikan tentang tanggungjawab pemimpin dan dalam masa yang sama tanggungjawab pengikut. Namun, kita menjurus dan berfokus kepada soalan yang ditanya, bagaimana Nabi berhadapan dengan pemimpin yang berlainan agama. Betul. Di antara misi pertama yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila sahaja Islam itu merupakan taklif yang perlu disampaikan kepada semua adalah Nabi menghantar duta-dutanya, atashe-atashenya itu ke beberapa penjuru dan penjuru dunia ini dispesifikasikan dengan kerajaan-kerajaan yang hebat, yang terkenal tetapi berlainan agama, Farsi, Rom dan sebagainya, Mesir juga pada ketika itu. Misinya terlalu banyak. Pertama, dia memberikan pengajaran kepada kita betapa diplomasi ataupun urusan-urusan berkaitan diplomatik dengan negara luar, dengan kemakmuran, kemajmukan dan kerencaman latar belakang adalah merupakan intipati Islam. Islam merupakan agama yang membuka pintu kepada sesiapa sahaja. Malah nilai-nilai yang ada di dalam agama kita juga sebenarnya memberikan akomodasi, memudah cara untuk orang lain bukan sahaja menerima, melakukan, malah mengimani dan juga mempercayai. Dan dalam surat yang dihantar oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mesejnya itu menunjukkan integriti yang paling atas apabila manusia mengakui bahawa Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan Tuhannya. Dan kemudian platform landasan untuk sampai kepada apa yang dinyatakan oleh Allah adalah menerusi agama Islam. Penyampaian ini juga memberikan kepada kita tentang betapa besarnya nilai komunikasi. Kita hidup dalam masyarakat yang majmuk, berlainan agama, latar belakang budaya, aksen, slang, bahasa dan sebagainya. Dan agama sebenarnya memainkan peranan yang cukup penting dalam menyatu padukan masyarakat. Inilah yang ditunjukkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mengajak dalam apa juga bentuk, melainkan pertama sekali mesej yang disampaikan adalah tauhid, keimanan dan kepercayaan kepada Allah, tetapi disampaikan dalam nada yang penuh berhikmah. Surat itu disampaikan oleh wakil-wakil para sahabat Nabi dengan cara yang berhikmah. Respon daripada penerima pelbagai, ada yang menerima dengan cara yang baik, ada yang menerima dengan cara yang sebaliknya, tetapi lihat bagaimana Nabi menunjukkan bahawa inilah akhlak Islam. Walaupun berjalan jauh, perjalanan pengangkutan pada ketika itu tidak secepat dan selaju seperti mana yang kita lihat sekarang, tetapi penat ataupun tidak duta yang menghantar utusan tadi itu, diplomasi dan diplomatik adalah merupakan antara benda yang sangat besar dalam agama dan dia menunjukkan betapa universalnya agama Islam ini. Akhlak yang ditunjukkan walaupun perilaku dan respon yang diberikan adalah negatif, tetapi Nabi SAW tetap positif. Lihat dalam surah Ar-Rum, bila Nabi SAW menyatakan bahawa dulu Rom begini, kemudian dia akan menang balik. Ini semua adalah merupakan janji Allah Subhanahu Wa Taala untuk menunjukkan bahawa apa yang sahabat buat ini tidak sia-sia. Apa yang Nabi tunjukkan kepada mereka ini mengajar umat Islam yang minoriti pada ketika itu bahawa lihatlah perlakuan kaum, bangsa, negara dan budaya orang lain dan ini nanti akan menjadi bekal dan ditunjukkan di zaman Khalifah Islam
Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an, apabila Allah izinkan terbesar dan tersebarnya empayar pemerintahan Islam di negara-negara dan tempat-tempat yang dulunya memberikan respon yang negatif kepada Islam. Dakwah ini panjang, Da'i Hakim dan juga yang bertanya, dan semuanya itu bermula dengan bagaimana kita memberikan first impression dari sudut dakwah dan agama kepada orang yang mungkin langsung tidak ada maklumat berkaitan agama Islam. Baiklah Ustaz, terima kasih atas pencerahan. Antara ciri tindakan yang boleh kita tiru dari junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah hikmah. Dengan hikmah, Nabi dapat menarik orang yang belum Islam untuk masuk ke dalam agama Islam. Baiklah sedang penonton, kita nak berehat seketika. Kembali selepas ini dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami. Buat anda yang baru bersama dengan kami, hari ini kita membincangkan topik akhlak iaitu integriti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan guru kita Al-Fadhil Ustaz Muhammad Irfino Johari. Jadi kepada anda yang mungkin ada kemusykilan, boleh sahaja ajukan soalan dengan membuat panggilan ke nombor 0377261603 atau boleh WhatsApp kami ke nombor 011123364480 atau terus ke Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3. Dan sekadar makluman, hari ini kes terbaru iaitu sebanyak 13 kes dan teruskan hashtag kita jaga kita insya-Allah. Baiklah, kita raikan soalan seterusnya. Soalan yang diajukan oleh Johari Hasnah di Facebook. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i serta kru-kru yang dirahmati Allah. Amin. Waalaikumsalam. Ustaz, bagaimanakah kita nak memupuk dalam diri kita dan keluarga sifat integriti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh? Apakah konsep integriti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ditekankan dalam urusan kekeluargaan? Mohon pencerahan Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Terima kasih Ustaz Irfino Johari dan Da'i Hakim. Senyum nampak gigi. InsyaAllah ada rezeki, kita jumpa lagi. Patut dipilih soalannya Ustaz. Senyum nampak gigi itu yang mahal tu Ustaz. Silakan Ustaz. Terima kasih Da'i Hakim dan juga yang bertanya. Subhanallah, keluarga adalah segala-galanya dan ini memang ditunjukkan terlalu banyak oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antaranya konsep dan juga contoh pemupukan integriti di dalam keluarga. Saya ingin petik apa yang dinyatakan dalam sepotong hadis sahih daripada seorang sahabat Nabi yang bernama Muawiyah bin Haidah radhiyallahu an, menyatakan bahawa seorang lelaki datang jumpa dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan soalan yang ditanya kepada Nabi ialah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma haqqu zaujati ahadina alaih? Apakah hak seorang isteri kepada suaminya? Kami ini suami, apa yang isteri boleh minta pada kami? Dalam kata lain, apa yang mesti kami ini sebagai ketua keluarga laksanakan dalam keluarga, bermula dengan isteri dan kemudian dengan anak-anak yang lain? Jawapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cukup indah dan cukup cantik. Yang pertamanya kata Nabi, an tut'imaha idza ta'imta. Yang bermaksud, hendaklah kamu memastikan bahawa ahli keluarga kamu, bermula dengan isteri sebab yang ditanya tadi isteri, pergilah nanti juga kepada anak-anak, hendaklah kamu memastikan bahawa apabila kamu makan, kamu dapat rezeki, kamu nak kenyang, pastikan ahli keluarga kamu, isteri kamu juga diberikan makanan yang serupa. Maksudnya adalah memang kita punya selera berbeza. Kadang-kadang orang yang telah pun berumah tangga 25 tahun contohnya, dia punya selera pun tak sama juga. Betul. Dia suka yang ni, dia tak suka yang ni, dia boleh bau yang ini, dia mungkin tak boleh tahan alergi dan sebagainya. Maksudnya adalah apabila seorang suami ini
dia menafkahkan ataupun mengeluarkan duit untuk beli makanan dengan kualiti yang serupa, dipastikan agar dapat dimasukkan dan juga disalurkan kepada ahli keluarga, bermula dengan isteri. Kedua, selepas makan yang keperluan badan hari-hari ini, Nabi kata wa antaksuha idza iktasaita. Apa yang kamu pakai, yang kamu pilih sebagai pakaian, itu juga yang kamu pastikan eloknya, kualitinya dan sebagainya. Berdasarkan kemampuan Da'i Hakim, ada orang yang mampu untuk memastikan fabriknya, material yang dipakai itu dan harganya mungkin untuk seluruh ahli keluarganya. Tapi tidak adil kalau sekiranya suami itu pakai dengan pakaian yang hebat, dengan jenama yang hebat, tetapi untuk isterinya dan ahli keluarganya, beli kat pasar malam cukuplah. Tak kenalah begitu. Betul. Dipastikan biar adanya keadilan di dalam keluarga. Lalu isteri dan anak-anak akan nampak bagaimana keluarga ini disusun, bahawa sesungguhnya keadilan, kesetaraan dan kasih sayang itu dia bukan saja dengan perkataan tetapi juga dengan apa yang ditunjukkan. Nabi sambung lagi, yang ini adalah merupakan pesanan besar kepada orang lelaki. Nabi kata wala tadriba al-wajh. Jangan kamu sakiti, jangan pukul wajah isteri. Kerana wajah inilah tempat organ kita, anggota badan namanya kepala ini, yang ada muka, yang hari-hari kita lihat. Kita sebelum jumpa orang 10-20 kali tengok cermin dan sebagainya untuk pastikan agar diri kita ini senang untuk orang tengok dan sebagainya. Muka ini adalah sangat-sangat penting kerana di sinilah tempat anggota-anggota yang tak ada ternilai nilainya itu. Mata kalau rosak, subhanallah, nak ganti dengan apa? Alat sokongan mungkin boleh tapi tak boleh nak diganti. Lalu pastikan kok mana sekalipun pengurusan emosi, ianya juga adalah merupakan sebahagian daripada akhlak dan integriti. Pastikan kok mana sekalipun ini sekali-kali muruah, maruah, harga diri, air muka. Di dalam bahasa Melayu cantiknya sebut air muka, seakan ada air yang mengalir. Air mengalir itu kalau kita kacau, kita sekat, kita tahan, dia akan berkocak, berbuih dan sebagainya. Dia tak cantik. Betul. Biar dia jalan begitu sahaja. Itulah pesan Nabi, kawal emosi. Yang keempat, wala tuqabbih. Jangan sesekali kamu apabila adanya konflik, perselisihan pendapat, tak senang antara satu sama lain, nak komen, nak komplain, nak buat aduan, antara dalam ahli keluarga, jangan menggunakan perkataan-perkataan yang memburukkan atau mencacatkan mana-mana anggota badan. Contohnya, muka kamu ni macam begini. Ianya adalah merupakan perkara yang dilarang oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun tidak sefahaman, ada masa-masanya kita rasakan bahawa pandangan kita mungkin lebih benar daripada pandangan pasangan kita, elakkan daripada menggunakan body shaming. Artinya memberikan penyataan-penyataan, perumpamaan-perumpamaan yang dikaitkan dengan anggota badan. Muka kamu ni sama dengan begitu, ia sangat-sangat bahaya. Dan yang terakhir dalam hadis ini, Nabi kata wala tahjur illa fil baiti. Ia adalah merupakan tarbiyah yang suami buat kepada isteri, tetapi ianya akan diperhati dan ditakul oleh anak-anak. Iaitu, kalau kamu nak pulaukan, ada masa-masanya orang lelaki ni kadang-kadang dia tak nak bercakap. Betul. Dia senyap saja. Dia senyap. Dan bila senyap itu biasanya tanda marahlah. Tak puas hati, lauk terlebih pedas dan sebagainya. Masing-masing lah kan. Tapi Nabi kata, kalau kamu nak buat apa sekalipun, nak tunjukkan protes dengan senyap ke, nak larikan diri ke, hanya dalam rumah. Apabila di luar rumah, kamu dan isteri, kamu dan ahli keluarga, kat rumah ada masalah ni. Tapi bila berhadapan dengan orang lain, dengan jiran-jiran, segala yang ada dalam rumah, whatever happen at home, stay at home. Wow. Dia perlu untuk kekal berada di situ. Kenapa? Sekali lagi integriti di dalam akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah himayatu muru'atil insan, memelihara, menjaga maruah insan dan juga maruah manusia. So, alangkah cantiknya kalau setiap hari, ini cabaran hari-hari ini, untuk kita dapat usahakan perkara-perkara sebegini dengan ahli keluarga. Saya yakin konsep Nabi ini bukan sekadar boleh kita belajar secara teori, kita akan dapat mempraktikkan amalannya. Dan siapakah yang terbaik di kalangan
manusia keseluruhan untuk kita mulakan sukatan dan silibus yang hebat ini, melainkan bermula dengan ahli keluarga kita sendiri. Baiklah Ustaz, terima kasih atas pencerahan. Jadi pesanan kepada suami di luar sana, termasuklah saya suami yang bertaraf amatur Ustaz suami bertaraf amatur, iaitu yang pertama hendaklah ahli keluarga diberi makan yang sama, yang kedua dari sudut pakaian jagalah, yang ketiga jangan pukul wajah isteri kita, dan yang keempat jangan guna perkataan buruk yang dikaitkan dengan tubuh badan. Baiklah sedang penonton, kita nak raikan seorang pemanggil. Assalamualaikum. Siapa di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Hakim dan juga Ustaz Elvino Johari. Saya Omar bin Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3, Pekan Pahang. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan? Alhamdulillah saya sehat dan Dai dan Ustaz sehat ya. Alhamdulillah semakin sihat. Alhamdulillah. Jadi soalan saya begini Ustaz ya. Saya nak tanya mengenai integriti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni. Ia seorang pemimpin agung ya. Dari segelap sudut segenap sudut daripada apa benda apa yang dilakukan ialah ia mempunyai apa integriti yang baiklah sebagaimana dalam keluarga, dalam masyarakat dan sebagainya, pergaulan seharian. Soalan saya Ustaz ya, apakah sebenarnya yang diguna pakai ataupun yang diterapkan dalam setiap sudut apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi, kalau menjadi seorang pemimpin, dia pemimpin yang baik, yang yang jujur, yang ikhlas, apa semua ini semuanya ada dalam dalam pentadbiran beliau. Jadi apa sebenarnya amalan-amalan yang digunakan untuk membolehkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sebagai pemimpin yang menyerlah dan terserlah kepribadiannya di seluruh segenap lapisan masyarakat, maupun dalam keluarga, anak isteri beliau sendiri. Boleh soalan itu saya nak tanya kepada Ustaz untuk mohon pencerahan Ustaz pada pagi ini. Apakah sebenarnya amalan yang membolehkan Rasulullah digelar sebagai yang mempunyai integriti yang begitu baik sekali? Itu soalan saya Ustaz dan Dai. Terima kasih banyak Ustaz dan Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Omar. Tuan Omar ni dengar suara pun dah cam ni Tuan Omar ni. Saya pun dah cam. Betul kerana suara beliau diingati sampai sekarang. Baiklah Ustaz, soalan yang menarik dari Tuan Omar tentang apakah amalan yang menjadikan Rasulullah SAW ini diingat, disanjung sehingga kini. Silakan. Terima kasih pada yang bertanya dan juga Dai Hakim. Subhanallah. Sepotong hadis sahih baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu an, daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu menyatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Integriti dan konsep kepimpinan Nabi semuanya membawa kepada perkara-perkara yang boleh memperkasakan dan memperutuhkan keimanan. Itu matlamat dan objektif yang paling besar. Keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan iman yang sempurna, kata Nabi, adalah akhlak yang baik. Dan Nabi sambung lagi hadis ini dengan lafaz maaf saya, wa khiyarukum linisaikum. Orang yang terbaik dan terbilang di kalangan semua yang terbaik di kalangan kamu, the best of the best pada Nabi adalah orang yang paling baik, yang paling indah amalannya, yang paling cantik, yang paling romantik, yang paling lembut terhadap wanita-wanita mereka. Dalam konteks Dai Hakim seorang sajalah ya, wanita mereka itu dan Nabi tunjukkan. Bila baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antaranya adalah pernah Nabi digambarkan dalam sepotong hadis bila Nabi bersama dengan isterinya mengikut jadual isteri baginda sallallahu alaihi wasallam. Ada masanya dengan Aisyah radhiyallahu anha digambarkan dalam hadis baginda sallallahu alaihi wasallam kana yamshi ma'aha bil lail. Ada masa-masanya Nabi bawa Aisyah keluar waktu malam, jalan-jalan waktu malam. Jalan dekat dan sebagainya, yatahaddath ma'aha. Masa jalan tu bersembang. Dating saya. Ya, dating. Bukan jalan tu orang kata masing-masing tengok handphone masing-masing, tidak, tapi bercakap dan bersembang. Apa topik sekalipun, sebenarnya dalam cara komunikasi yang baik dia memberikan kebaikan. Lalu Nabi letakkan standard ini Tuan Omar dan juga kepada semua yang mungkin mengutarakan soalan dalam bentuk dan kategori yang sama adalah lelaki ini diuji apabila mereka dapat memberikan yang terbaik kepada wanita yang dipertanggungjawabkan kepada mereka. Kalau itu tak lepas, maka dengan yang lain pun sebenarnya tak lulus juga. Dan yang keduanya, bila dibawa tadi oleh Tuan Umar tentang soal pemimpin, dia lebih besar daripada itu kerana Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan dalam Al-Quranul Karim,
dalam surah An-Nahl, lihat pada ayat yang ke-90, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani. Dua kata kunci di sini, Allah menyuruh. Bila kamu nak suruh orang, artinya suruh ini satu daripada cara pengurusan yang memimpin kepada yang dipimpin, baik dalam konteks keluarga, kampung, kawasan perumahan, malah ke peringkat negara, iaitu untuk memimpin dengan dua tata cara. Pertamanya adil dan keduanya adalah ihsan. Adil seperti mana yang kita sedia maklum adalah merupakan suatu yang diletakkan berdasarkan pada tempatnya. Tempat ini, subhanallah, pendetilannya terlalu besar. Dia mungkin menunjukkan kepada makna ketepatan fakta mesti diberikan, itu adil. Kedua, kesesuaian solusi dan penyelesaian terhadap suatu isu, ia juga adalah adil. Ada masing-masing dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi digambarkan dalam hadis dengan lafaz begini, Da'i Hakim, fa'arada anha. Nabi digambarkan seperti mana Nabi indahkan ataupun Nabi abaikan apa yang ditanya. Seakan Nabi cuba nak lari dan kalau boleh jangan ditanya soalan-soalan sebegini. Khususnya kalau kita lihat dalam hadis-hadis Nabi, lihat dalam kitab-kitab hadis, di dalam bab pemimpin, ada masa-masanya Nabi begitu. Contohnya kalau saya boleh kongsikan sepotong hadis baginda sallallahu alaihi wasallam riwayat Abu Hunaidah, Wa'il bin Hujrin menyatakan bahawa sa'ala Ja'far bin Yazid al-Ja'fi, seorang sahabat Nabi bernama Salamah bin Yazid al-Ja'fi, ditanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ara'aita in qamat umara'una yas'aluna haqqahum wa yamna'una haqqana?" Nabi, nak minta pendapat kamu, kata Salamah, pemimpin kami ni dia minta kami taat kepada mereka, tapi dia sebagai pemimpin tak tunaikan hak kepada kami. Fama ta'muruna, apa yang perlu kami buat wahai Nabi? Apa respon pertama Nabi? Nabi tak terus jawab. Kadang-kadang yang di bawah ini dia punya komen, komplain, Masya Allah, berbakul dan berlori kan jumlahnya. Itu juga yang dihadapi oleh ketua keluarga. Anak yang ramai dengan isteri dan sebagainya, subhanallah, ia adalah merupakan bebanan. Lalu respon pertama Nabi dalam hadis yang panjang ini, fa'arada anha. Nabi cuba untuk kalih. Nabi diam, Nabi tak jawab. Ditanya lagi, barulah Nabi jawab. Subhanallah, ini menunjukkan makna adil. Bukan Nabi tidak memberikan keadilan kepada apa yang diminta. Bukan bermakna bapa itu atau suami itu tidak adil kalau ada benda-benda yang memang dia tidak boleh nak tunaikan dan berikan. Betul. Mengikut jumlah, kapasiti, kuantiti yang diminta oleh anak-anak, isteri, ahli keluarga dan sebagainya. Tapi yang penting, diikat adil itu dengan kalimah yang kedua tadi, dalam surah An-Nahl ayat 90, iaitu al-ihsan. Kalimah ihsan membawa makna bukan sekadar buat suatu perkara, tapi buat benar-benar dengan sepenuh hati dan bukan mengharapkan ganjaran mata manusia, tetapi menerusi keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. So dia buat tu orang nampak ke tak nampak ke, dia tak kisah. Bapa ini atau ibu ini memberikan segala-galanya kepada anak, anak balas itu belum tentu lagi, tapi dia buat itu semata-mata kerana dia yakin ini tanggungjawab yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepadanya. Baiklah Ustaz, terima kasih atas pencerahan antara kriteria atau ciri yang boleh kita aplikasikan dalam kehidupan kita untuk menjadi seorang yang lebih baik. Ialah yang pertama adil dan yang kedua ialah ihsan. Baiklah saudara penonton, kita nak berehat sekali lagi. Jumpa selepas ini dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami. Saya ucapkan terima kasih yang sudi menonton. Lagi-lagi di Facebook, kalau boleh tekanlah butang suka dan kongsi. Kita sebarkan apa yang kita dapat pada hari ini. Kita sudah menyebut integriti dalam keluarga, integriti dalam diri kita, dan insya-Allah kita nak sambung lagi perbincangan kita pada pagi ini dengan soalan yang diajukan oleh sahabat kita di Facebook. Soalan dari AYB Ahmad. Assalamualaikum Ustaz, Da'i serta kru yang bertugas. Waalaikumsalam. Bagaimanakah contoh muamalat urusan perniagaan di bawah pemerintahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
yang mana menghapuskan sistem riba dalam masyarakat. Macam mana dan bagaimana kita boleh ambil contoh teladan ini agar dapat dilaksanakan dalam negara. Mohon pencerahan Ustaz, ya tahu jangan keliru. Terima kasih kepada AYB yang sudi bertanya. Betul Ustaz Ya. Hari ini Nabi juga terlibat dengan muamalat. Jadi bagaimana contoh muamalat Nabi yang boleh kita tiru dalam kehidupan kita? Silakan. Terima kasih kepada yang bertanya dan juga kepada Da'i Hakim. Subhanallah, Nabi sendiri adalah merupakan tajir, Nabi peniaga, Nabi pedagang, Nabi businessman, dan dia melaksanakan bukan sekadar berdasarkan pada teori. Dan ini digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama, secara ringkas saya nak kutip dan juga kongsi firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat 111 surah At-Taubah, di mana Allah menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Ayat ini menunjukkan kepada kita betapa setiap hari sebenarnya kita bertransaksi dengan Allah. Setiap hari kita melaksanakan aktiviti ekonomi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jadi penjual, Allah jadi pembeli. Kita jualkan segala amalan kita. Kita bukan sekadar cakap, kita buat. Kita bukan sekadar bersandarkan kepada keburukan orang lain. Orang lain buat benda yang tak baik, dia tidak menjadikan kita baik. Kita sendiri kena buat untuk mendapatkan kredit itu di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi di dunia ini, apabila orang tidak mau, kedekut, tak nak bertransaksi dengan Allah, seakan penjual yang tak nak menjual. Orang datang jual banyak-banyak ni, berapa ni? Hari ni saya tak nak jual. Artinya dia tidak mencapai objektif transaksi ekonomi itu sebagai penjual. Dan Allah, bila kita sudi jual, Allah pasti akan beli, dan dibeli itu diberikan dengan harga syurga. Artinya segala bentuk yang kita ini sudi untuk bertransaksi dengan Allah, artinya perkara-perkara yang baik, Allah akan balas dengan ganjaran yang terbaik, iaitu syurga. Jadi bila kita jurus dan fokus kepada soalan yang ditanya, iaitu berkaitan dengan riba, terlalu banyak ayat dalam Al-Quranul dan juga hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mencirikan bagaimana cara Nabi menghapuskan sesuatu amalan yang telah berakar umbi dalam masyarakat. Riba satu daripada contohnya. Pengharaman arak juga merupakan satu daripada contohnya, menunjukkan pertama ianya berperingkat. Untuk menghapuskan atau menidakkan serta menggantikan yang tidak baik, subhanallah, Islam mengajarkan ianya dilakukan secara berperingkat. Peringkat itu bagaimana? Panjang ayat dalam Al-Quran, kalau boleh saya petik sikit. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa dharu ma baqiya minar riba. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan elakkan, jauhkan, hapuskan segala yang berkaitan dengan riba. In kuntum mu'minin, jika sekiranya kamu benar-benar merupakan orang yang beriman. Ini menunjukkan bahawa konsep yang diterapkan dalam Al-Quran, yang dipraktikkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pertamanya, ia tidak diperangi daripada sudut hanya ekonomi dan ilmu ekonomi semata-mata. Dia bermula dengan ketakwaan kepada Allah. Pendidikan kepada masyarakat untuk melihat, mengenali dan mengakuri Allah, itu adalah proses yang sangat-sangat berterusan. Tarbiyah, pendidikan jangan dikesampingkan. Dan kalau boleh dipraktikkan sekarang ini, dan subhanallah memang telah pun ada, ianya dimasukkan dan ianya diterapkan menerusi pelbagai peringkat, persekolahan, pendidikan menengah, tinggi dan sebagainya, agar ianya sentiasa selalu bermain dalam fikiran manusia. Dia menjadi suatu yang hingga akhirnya membawa kita untuk mentaati dan juga bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah juga menyatakan dalam ayat yang lain, yamhaqullahu ar-riba wa yurbis sadaqat. Allah Subhanahu Wa Taala melarang, malah memberikan penghinaan kepada riba, tapi dalam masa yang sama apa Allah sebut? Wa yurbis sadaqat. Allah berikan alternatif untuk memerangi suatu yang tidak elok. Sebaik mungkin adalah dipromosikan perkara-perkara yang elok sebagai alternatif dan juga sebagai gantinya. Dan dalam konsep ini, urusan transaksi ekonomi dan juga transaksi jual beli serta yang berkaitan dengan wang ringgit atau apa juga currency dan mata wang,
dia alternatifnya selain daripada riba adalah dengan banyaknya sumbangan, banyaknya diberikan insentif, banyak dia diberikan ruang-ruang agar manusia boleh melihat sebenarnya untuk mengguna pakai dan juga untuk memastikan kewangan kita ini berada di atas landasan yang baik adalah dengan cara kita menyalurkan dan juga memberi. Proses memberi dan menerima ini perlu sentiasa disuburkan. Ramai datang jumpa Nabi bahawa minta macam-macam. Nabi ketika itu subhanallah tidak punya apa-apa. Apa yang Nabi lakukan? Tanya pada sahabat, siapa di kalangan kamu yang boleh untuk menjadi hos kepada musafir ini? Ada sahabat yang ini. Di kalangan kamu siapa yang boleh membantu dan memberikan makan kepadanya? Subhanallah, saya fikir ini adalah alternatif jalan yang Nabi SAW tunjukkan. Selain daripada menyatakan tak boleh perkara ini, Nabi menunjukkan ini perkara yang boleh. Ini perkara yang dibenarkan, ini perkara yang baik agar masyarakat akhirnya terdidik bahawa yang ini subhanallah hebat, yang ini akhirnya nanti akan ditinggalkan. Wallahu a'lam. Baiklah Ustaz, terima kasih atas pencerahan. Dua perkara yang saya fikir boleh saya simpulkan berdasarkan pencerahan Ustaz sebentar tadi, iaitu yang pertama, berperingkat dalam kita memerangi kemungkaran perlu berperingkat, dan yang kedua, banyakkan kita promosi tentang kebaikan. Baiklah Ustaz dan sidang penonton, integriti selalu dikaitkan dengan hakim. Tapi bukan saya dai hakim. Ini hakim di mahkamah Ustaz. Boleh juga. Boleh juga kan. Seperti mana yang diajukan oleh sahabat kita di WhatsApp. Assalamualaikum Ustaz, da'i dan kru. Waalaikumsalam. Ustaz, bagaimana integriti baginda sallallahu alaihi wasallam sebagai hakim di dalam menyelesaikan satu-satu isu dan masalah yang dihadapi di kalangan umat-umatnya. Terima kasih Ustaz dan Da'i. Terima kasih juga kepada yang sudi bertanya. Betul, Nabi juga sebagai hakim Ustaz. Bagaimana Nabi aplikasikan integriti dalam menunaikan tanggungjawab sebagai hakim? Silakan. Saya respon ke Da'i hakim respon dulu? Ustaz respon. Okay. Saya utamakan yang nama hakim dulu lah kan. Subhanallah, soalan yang cantik Da'i dan juga pada semua penonton sekalian. Dalam penyelesaian suatu isu, antara konsekuensinya adalah ia mungkin tidak dapat memuaskan hati kedua-dua belah pihak. Kerana itu di dalam Al-Quran dan hadis Nabi digunakan kalimah as-sulh. Ada seorang sahabat saya namanya Sulhi, subhanallah. Sulh ini membawa makna perdamaian. Orang yang merasakan bahawa satu-satu keputusan, solusi, respon, jawapan itu tak kena dengan seleranya, tak kena dengan apa yang hati-hatinya itu membuat nakkan keputusan yang sedemikian, dia kena berdamai. Kerana ini adalah merupakan penyelesaian. Dan baginda Rasulullah SAW dalam menyelesaikan isu ini, Nabi pemimpin, sahabat ini pengikut yang melihat dan mengambil dapatan daripada Nabi. Antara yang besarnya kalau kita perhatikan dalam sepotong hadis baginda Rasulullah SAW, peristiwa yang berlaku ini dirakamkan di dalam kitab Riyadhus Salihin, hadis sahih daripada Auf bin Malik radhiyallahu anhu, sahabat Nabi. Dia menyatakan bahawa Rasulullah SAW bersabda, khiyaru a'immatikum alladhina tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum. Yang bermaksud, sebaik-baik dan sehebat-hebat pemimpin di kalangan kamu, dia ada dua ciri pertama ini. Cirinya adalah kamu selalu menyayangi dan menyukai mereka. Apa-apa saja dalam sistem, sebenarnya bebanan dan juga kefungsian pengikut, makmum itu sangat penting. Betul. Kalau makmum di belakang solat mengabaikan apa yang imam buat, dia tidak jadi solat berjamaah. Dia jadi solat fardiyah bersendirian. Kadang-kadang kita meletakkan bebanan terlalu besar kepada manusia biasa sebagai pemimpin, sehingga kan orang terlupa rupanya untuk memimpin, dia perlu menyediakan dirinya itu terlebih dahulu untuk dipimpin. Yang kedua, wa tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum. Sifat pemimpin dan pengikut yang hebat adalah kamu sebagai pengikut kena selalu mendoakan kebaikan kepada pemimpin kamu, dan pemimpin kamu juga, wahai pemimpin, kena banyak mendoakan kesejahteraan orang-orang yang kamu pimpin. So, dua perkara. Pertama, kamu sentiasa saling doa mendoakan kesejahteraan, dan yang keduanya kamu sering kena ada timbulkan rasa suka dan sayang antara satu sama lain.
Dan Nabi sambung wasyirari a'immatikum wa'iyadzubillah, dan seburuk-buruk sejahat-jahat pemimpin di kalangan kamu adalah, kata Nabi dalam hadis riwayat Auf bin Malik ini, allazina tubghidunahum wa yubghidunakum, yang kamu benci, kamu marah, kamu boikot, kamu tak suka dia, dan pemimpin juga dalam masa yang sama tak suka, benci dan boikot. Ini tidak ada komunikasi. Dan yang kedua, wa tal'anunahum wa yal'anunakum, kamu melaknat mereka dan mereka juga melaknat kamu. Artinya komunikasi dengan menggunakan sama ada perkataan ataupun tindakan yang berupa perkara-perkara yang menunjukkan memperlekeh, merendah, penghinaan dan sebagainya, ia juga sebenarnya akan meruntuhkan keseluruhan organisasi. Dia akan menjadikan pemimpin tidak mampu untuk melaksanakan tugasannya. Dia juga akan menjadikan pengikut tidak mampu menyediakan dirinya untuk mengikut ataupun untuk mentaati. Lihat keadilan Nabi dalam memberikan solusi kepada dua isu ini. Sebenarnya dia tidak diletakkan bebanan dan juga taklif itu kepada satu pihak sahaja, tetapi dia perlu ada sokongan, dan juga sistem itu dia seakan mewujudkan satu ekosistem pengurusan yang hebat yang memerlukan kerjasama semua pihak. Kita kadang-kadang rasa kita betul, subhanallah orang lain ada yang lebih betul. Kita rasa orang salah, kita saja betul. Apa kata kita ambil apa yang pernah dinyatakan oleh Al-Imam Syafi'i, mazhab kita rahimahullahu ta'ala. Dia menyatakan ra'yi as-sawab yahtamilul khata' wa ra'yu ghairi al-khata' yahtamilu as-sawab. Dia merupakan seorang akademia. Imam Syafi'i merupakan seorang cendekiawan, seorang yang hebat, alim, ulama dan sebagainya. Dia kata pandangan aku yang aku rasa memang betul. Inilah pandangan yang tepat. Kemungkinan pandangan orang lain lebih baik daripada pandangan aku. Tapi pandangan orang lain yang aku rasa macam kurang, macam tak berapa betul. Rasanya aku lebih tepat. Kena ada peratusan berlapang dada bahawa mungkin kot aku yang silap kot, orang lain yang betul. So bila ada yang sebegini, check and balance bukan pada orang lain, check and balance pada diri kita terlebih dahulu. Di situlah cantiknya integriti dalam Islam. Baiklah Ustaz, terima kasih atas pencerahan. Anda ingin menjadi pemimpin dan pengikut yang baik, maka amalkanlah dua gaya hidup ini. Yang pertama, saling sayang menyayangi antara satu sama lain, dan yang kedua, saling kita berdoa antara satu sama lain. Baiklah Ustaz dan sidang penonton, saya agak tertarik dengan soalan yang diajukan di Facebook oleh Lurizan Zifa. Assalamualaikum Ustaz, da'i dan semua kru bertugas. Waalaikumsalam. Bagaimana integriti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mampu diadaptasi kepada remaja masa kini supaya lebih progresif pada masa akan datang? Mohon pencerahan Ustaz yang dihormati. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Lurizan yang sudi bertanya. Cantik soalan Ustaz. Ya. Integriti untuk remaja. Baik. Silakan. Terima kasih Pak Aidil Hakim. Terima kasih juga kepada hebat ni coach, trainer, merupakan idola kepada remaja juga ni, Lurizan Zifah ni, subhanallah, kian salam pada orang tiram semuanya. Soalan yang hebat tentang remaja. Remaja ini saya buka jawapan dan respon dengan kehebatan yang ditunjukkan sendiri oleh Al-Quranul Karim. Menunjukkan bahawa sebagai orang dewasa seperti mana kita juga kena banyak memberikan allocation, penghargaan, apresiasi kepada remaja. Rujuk dalam surah Al-Kahfi yang kita santuni setiap Khamis malam Jumaat dan pada hari Jumaat. Subhanallah. Antaranya bila Nabi sebut berkaitan tentang Ashabul Kahfi, innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Mereka adalah remaja, orang muda yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah, keimanan, dan mereka melarikan diri daripada kesenangan semata-mata nak mempertahankan pendirian mereka. Remaja begitu, orang muda, bahawa bila dia rasa dia betul, dia akan pertahankan at any cost. Mereka juga sanggup untuk dicabar, malah mencabar. Itu merupakan suatu perkara yang normal dan perlu untuk ditekuni menerusi pengurusan Islami. Kita tidak boleh react
ataupun menunjukkan reaksi yang sama bagi menyelesaikan isu yang sebegini. Lalu, bila seseorang remaja ini sudah punya pendirian, Al-Quran menyatakan, wazidnahum huda. Allah akan tambahkan kepada mereka hidayah, petunjuk, jalan ke arah kebaikan-kebaikan. Bagaimana caranya? Menerusi ayat ini secara ringkas, pertamanya adalah kita kena mengakuri dan memberikan apresiasi, berikan sebanyak mungkin perhatian, menerusi dapatan. Substance itu perlu kuat dengan pendidikan, dengan latihan, dengan nasihat dan bimbingan yang berterusan kepada remaja. Kenapa? Kerana potensi yang mereka digambarkan dalam Al-Quran, bila mereka dah kenal benda baik dan mereka percaya bahawa ini adalah merupakan kebaikan, mereka akan pertahankan kebaikan itu sepanjang usia. Subhanallah, besar gambaran dapatan apresiasi Allah Subhanahu Wa Taala kepada remaja pada ayat yang ke-13 surah Al-Kahfi ini. Dan saya ingin santuni juga soalan ini dengan sepotong hadis yang hebat, cerita yang hebat, digambarkan dan diriwayatkan oleh sahabat yang hebat. Dua orang sahabat ini memberikan hadis Nabi ini, kisahnya tentang remaja dan juga anak-anak muda. Hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Dinar radhiyallahu anhu dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Panjang, saya cuba ringkaskan. Mereka berdua ini dan sahabat-sahabat Nabi yang lain dalam perjalanan daripada Madinah nak pergi ke Mekah. Dalam perjalanan mereka berkenderaan. Ada yang naik kuda, unta, ada yang naik himar, keldai dan sebagainya. Antara yang naik himar adalah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Abdullah Ibnu Umar. Sampai dekat jalan, dia berjumpa dengan seorang lelaki. Anna rajulan minal a'rabi laqiyahu bi tariqi Makkah. Matan hadis itu, dia jumpa seorang lelaki tua. Lelaki ini dahlah tua, berusia, penampilan ala-ala orang-orang biasa-biasa. Bukan orang yang mempunyai kedudukan dan jawatan dalam masyarakat. Lelaki ini juga tidak dikenali oleh orang lain. Apa yang dilakukan oleh sahabat hebat yang bernama Ibnu Umar ini, dan ketika itu dia orang muda. Daripada kecil dia dididik oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasallama alaihi Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Umar bagi salam. Artinya orang muda, remaja, pertamanya Nabi ajar bagi salam. Hormati orang tua. Dan orang tua pula bila orang muda bagi salam, jangan timing tinggi sangat. Kan, Assalamualaikum cik, salam. Jangan begitu. Perlu disantuni lagi. Banyak keadaan menunjukkan dalam hadis Nabi, bila bab makan, Nabi duduk dengan para sahabat yang hebat, yang hafaz Quran. Ada budak-budak, Nabi suruh budak-budak makan dahulu. Ada budak-budak muda, Nabi berikan mereka laluan dulu. Sebagai penghormatan. Penghormatan pada tempat yang sesuai, dia akan menjadikan orang lebih terdorong untuk melakukan kebaikan. Yang kedua, dilihat oleh para sahabat, apa yang dibuat oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, wa hamalahu ala himarin kana yarkabuhu. Dia bukan sekadar hormat turun daripada keldai yang dia tunggangi, pergi jumpa lelaki tadi, salam dan sebagainya, bagi salam. Dia bawa lelaki tadi, dia iring untuk naik atas kenderaan dia. Dia duduk bawah, jalan nak pergi jauh ni, nak pergi ke Mekah. Dia duduk bawah jalan, pegang hemar, orang lelaki tua tadi itu dibawa naik ke atas. Subhanallah. Orang lain nampak dan mereka tertanya-tanya tapi diam lagi. Lalu bila begitu, sanggup beri apa yang dia ada. Ini anak muda dalam Islam. Yang ketiga ini, disebutkan dalam hadis ini bahawa wa a'tahu imamatan kanat ala ra'sihi. Dia buka serban yang ada pada kepalanya dan dia bagi serban yang satu-satunya yang dia ada ini untuk dipakai oleh lelaki tua tadi, supaya lelaki tua tadi tak kena terlindung daripada panas. Dia panas tak apa. Lalu bila dah macam itu dibuat, para sahabat lain pun bertanya. Dia kata pada Abdullah bin Umar, aslahakallah, innahumul a'rab, wahum yardawna bil yasir. Moga Allah memperbaiki cara kamu. Tak perlulah hormat orang sampai begitu teruk sekali. Semua yang kamu ada, kamu berikan. Dia merupakan orang Al-A'rab yang hidup di luar daripada bandar. Dan mereka dah biasa dengan susah. Maksudnya bukan memberikan underestimate orang tadi, tetapi nak tunjukkan bahawa orang yang dah biasa susah, mereka tabah. Kita tak layan secara seperti mana protokol, hormat sebagainya pun, mereka tidak terasa hati. Subhanallah sampai begitu. Apa jawab Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma sebagai anak muda? Dia kata, "Inna aban hadza kana wuddan li Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an."
lelaki tua ini yang kamu semua tak kenal adalah dulunya ketika bapaku masih hidup. Rupanya Abdullah bin Umar ini anak Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ketika ayahku masih hidup, aku kenal bahawa mereka berdua ini sahabat karib. Wuddan, sangat rapat, sangat dikasihi dan disayangi oleh Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Wa inni sami'tu. Ini hadisnya, aku dengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa inna abarral birri silatul rajuli ahla wudda abihi, yang bermaksud sesungguhnya kebaikan yang paling atas dan paling tinggi apabila anak budak muda boleh untuk menghormati dan meraihkan orang yang tua yang bukan saudara mara pun, tapi hanya sekadar dulu ketika ibu dan ayahnya masih hidup ataupun ketika masih muda, orang ini adalah kawan baik, rapat dengan mak dan ayah. Kita bukan sahaja sebagai remaja hormat mak ayah kita, depan mata mak ayah, kita juga kena hormat orang-orang yang baik dan rapat dengan ibu dan ayah kita. Maklumkan ini, kongsikan ini dengan remaja. Mudah-mudahan secara berterusan Da'i Hakim, kita akan dapat wujudkan anak-anak muda yang hebat. Baiklah Ustaz, terima kasih atas pencerahan. Dua perkara yang saya fikir boleh saya ringkaskan. Yang pertama, untuk remaja diperlukan kepada bimbingan yang berterusan. Dan yang kedua, ingatlah konsep ini, kalau anda ingin dihormati, hormatilah diri anda dahulu dan hormatilah orang lain. InsyaAllah kita akan dihormati. Baiklah sidang penonton, kita nak berehat sekali lagi. Jumpa selepas ini dalam Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami. Hari ini kita bercakap tentang sifat integriti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan suatu sifat yang perlu dipupuk bukan sahaja dalam diri kita, bahkan ahli keluarga kita, kerana merupakan sifat yang diadakan, yang memang ada dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Kita nak raikan soalan, ada seorang pemanggil di talian. Assalamualaikum, siapa di sana? Seremban. Ya, silakan tuan. Ada dua soalan lah. Okey. Pertama sekali tentang apa ni, kaum Yahudi dan Nasrani, mereka sebenarnya kenal Rasulullah SAW lebih daripada anak-anak mereka sendiri. Malahan dalam kitab Injil dan kitab Taurat ada menerangkan tentang nama Nabi di dalam tu. Tetapi mereka ini, mereka iktiraf Nabi Allah Ibrahim tetapi tidak Nabi Muhammad. Mengapa? Dan lagi satu soalan saya, umat Islam yang sebenarnya mereka ikut sunnah, memang berpakaian secara macam mana Rasulullah berpakaian dan sebagainya, tetapi integritinya, jujur dan sebagainya amat kurang di antara umat Islam. Bagaimana nak membaikinya? Itu saja. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Tuan Seremban, Tuan Abdullah, maafkan saya ya, dari Seremban yang sudi bertanya. Maklumlah pagi-pagi, cik oi. Baiklah, jadi tentang dua soalan diajukan. Yang pertama, orang Yahudi kenal Nabi kita lebihi anak mereka. Tapi mereka mengiktiraf Nabi Ibrahim sebagai Nabi, tidak kepada Nabi kita. Kenapa? Dan yang kedua, umat Islam ini dari sudut pakaian, subhanallah Ustaz, jubah, nampak integriti. Tetapi dari sudut rohani, tiada. Silakan Ustaz. Terima kasih kepada yang bertanya, kepada Da'i Hakim dan semua. Saya yakin tuan yang bertanya, subhanallah, dia dah buat homework dia tentang persoalan kenapa Yahudi memberikan penghormatan pada Nabi Ibrahim tetapi mengingkari kerasulan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Jawapannya, silsilahnya itu, kronologi itu terlalu panjang. Saya ringkaskan. Yang pertamanya adalah kerana ketidakakuran mereka ditunjukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan penghinaan yang terlalu rendah di dalam Al-Quranul Karim, merendahkan mereka. Dan di mana Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kenapa kamu bercakap benda-benda yang kamu tidak buat? Antara yang dia tidak buat adalah untuk mengimani dan mempercayai kerasulan dan perutusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedangkan di dalam Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam, kaum Nabi Musa semua orang tahu Bani Israel. Juga kitab Injil turunkan Nabi Isa alaihi salam, dan Nabi Isa juga kalau kita lihat dalam Al-Quranul Karim, tiap kali Nabi Isa berbicara dengan kaumnya, dia tidak seperti mana Nabi Musa alaihi salam berbicara dengan kaumnya. Nabi Musa digambarkan dalam ayat yang kelima surah As-Saff, ya qaum lima tu'dzunani, wahai kaumku, kenapa kamu memberikan kesusahan kepadaku, kenapa kamu menyakiti aku? Tetapi bila sampai kepada ayat yang ke-6 surah As-Saff, sampai pada ayat-ayat yang lain dalam Al-Quran, bila Allah sebut tentang Nabi Isa AS, bicaranya sama, mesejnya sama kepada kaumnya, iaitu Bani Israel. Al-Quran tidak menggambarkan Nabi Isa tidak sekalipun menyatakan bahawa Nabi Isa AS ini kaumnya itu Bani Israel. Dia menyatakan ya Bani Israel, bukan ya kaum, wahai Bani Israel. Nabi Ibrahim AS, subhanallah, adalah merupakan Rasulullah utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Antara Nabi Ibrahim AS persamaannya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah antara nabi-nabi dan rasul yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan untuk berpindah dan berhijrah daripada satu tempat ke tempat yang lain. Daripada sudut keturunannya, kearabannya juga sama. Lalu Nabi Ibrahim AS lebih banyak berhijrah. Yang Allah perintahkan antaranya adalah membina semula binaan Kaabah yang mula-mula dibina asasnya itu oleh Nabi Adam AS, kemudian diperbaiki dan dibina di lokasi tempat tapak yang sama oleh Nabi Ibrahim, dan peristiwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga di tempat yang sama, pusat penyampaian dakwah, meletakkan Hajar al-Aswad dan sebagainya. Satu kisah yang panjang. Mereka menidakkan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengingkari kerasulan Nabi. Dalam hadis Nabi terlalu banyak digambarkan keingkaran mereka. Secara ringkas adalah kerana keegoan mereka, yang mereka merasakan bahawa mereka lebih tahu dan memahami serta mempunyai pengetahuan terhadap isi kandungan Taurat dan Injil pada ketika itu. Sedangkan bila Al-Quran turun, mereka tidak mampu untuk menandingi dan melawan daripada sudut fasahah dan juga sudut lughawiyah, hebatnya bahasa Arab ini. Mereka merasakan bahawa ini menjentik ego mereka. Orang apabila telah meletakkan intellectual block di hadapannya itu, sekelilingnya, dia merasakan bahawa hanya dirinya sahaja yang betul, dia yang patut diikuti, maka apa sahaja bentuk maklumat, pengalaman, ilmu yang bersifat intelek daripada orang lain, dia akan tolak kerana merasakan tak, ini tak kena dengan cara saya, ini tak seperti mana saya belajar dan sebagainya. Ada juga orang yang meletakkan di kelilingnya itu perception block, persepsi. Orang datang, dia dah letakkan persepsi, dia ni kalau bercakap memang macam tu, oh dia ni begitu dan sebagainya. Pendirian dan persepsi tanggapan kita yang pertama itu sebenarnya yang menjadikan orang-orang Yahudi merasakan bahawa bukan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faktor ekonomi, mereka yang menguasai Yathrib atau Madinah pada ketika itu. Orang Yahudilah yang mengambil kesempatan dan mengaut daripada permusuhan yang beratus tahun antara kaum Aus dan Khazraj. Bila Nabi sampai dan disatukan, dipadukan mereka itu atas nama Islam, kedudukan orang-orang Yahudi daripada sudut penguasaan ekonomi mereka dan juga kesempatan-kesempatan yang boleh mereka exploit daripada keruntuhan perpaduan masyarakat pada ketika itu, juga menyebabkan dan memberikan sumbangan kepada mereka ini susah nak terima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka juga
mengingkari bukan kerana kekurangan yang ada pada Islam ataupun apa-apa yang tidak sempurna disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi kerana sombong. Aba dan istakbara dalam Al-Quran diulang adalah merupakan antara sifat syaitan, iblis yang ingkar dan juga sombong. Tak mahu terima bukan kerana tak tepat dan tidak percaya apa yang Nabi sampaikan, sehingga kan digambarkan bukan saja di Madinah, daripada Mekah lagi orang-orang pemimpin-pemimpin bukan Islam, mereka tak suka tapi mereka mengintai-ngintai dan mencari ruang untuk mendengar pengajaran daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Orang Yahudi sampai ke peringkat pernah datang rumah Nabi, ja'a rahtun minal yahud. Hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi, sekumpulan rabai-rabai ataupun padri-padri Yahud ini datang jumpa Nabi di rumah Nabi, dan ungkapan pertamanya tujuan mereka hanya nak cari salah. Mereka menunjukkan dengan gambaran oleh Aisyah sampai disebut pada Nabi, Assam alaikum, laknat ke atas kamu, celakalah kamu, disebutkan pada Nabi, bukan Assalamu alaikum yang dianjurkan oleh Islam. Lalu Nabi menjawabkan dengan ungkapan yang sedemikian, wa alaikum. Nabi tidak ulang perkataan yang buruk yang orang lain ulang, tetapi Nabi pulangkan menunjukkan bahawa kena faham perkara-perkara ini adalah tidak tepat, tidak betul dan sebagainya. Mereka juga kaum Bani Israel ataupun orang-orang Yahudi, mereka mengingkari Nabi kerana mereka merasakan bahawa mereka adalah bangsa yang hebat. Hebat faktornya kerana Taurat, Injil dan sebagainya, nabi-nabi dan rasul-rasul yang Allah utuskan sebelum daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majoritinya daripada kalangan Bani Israel, majoritinya daripada bangsa mereka. Lalu dalam kitab-kitab mereka terdahulu dah tertulis bahawa nabi akhir zaman dengan sifat caranya mereka lebih kenal, betul seperti mana yang Tuan Abdullah sebut tadi. Namun oleh kerana mereka sangat-sangat mengharapkan bahawa Nabi yang terakhir ini kalau bolehlah tukar seperti mana yang ada dalam kitab mereka, mereka cuba untuk ubah, kalau boleh biarlah daripada kalangan keturunan bangsa sendiri. Kesilapan justifikasi mereka adalah bila merasakan ramai Nabi dan Rasul daripada kaum mereka adalah menunjukkan hebatnya mereka. Sebenarnya tidak. Bila ramai Nabi dan Rasul yang diutus daripada kaum mereka, bukan menunjukkan hebat mereka, tetapi menunjukkan betapa bermasalahnya kaum ini, bermasalahnya bangsa ini. Satu-satu tempat, kalau sekiranya diletakkan ramai anggota penguat kuasa, menunjukkan tempat itu ada masalah. Ada tempat-tempat yang kita pergi, kita lihat anggota penguat kuasa, enforcement, mungkin seorang dua orang. Kerana suasana tenang yang ada di situ tidak memerlukan ramainya orang untuk memberikan peringatan, mau'izah, tazkirah dan sebagainya. So begitulah analoginya secara ringkas tu. Mudah-mudahan menjawablah. Baiklah Ustaz, terima kasih atas pencerahan. Kecundangnya Yahudi kerana merasakan mereka bangsa yang hebat. Itu juga boleh kita ambil pelajaran. Jangan kita rasa hebat pada hari ini, takut-takut kita juga terikut perangai seperti kaum Yahudi ini. Baiklah sidang penonton, kita sudah membicarakan integriti dari sudut diri kita, remaja, keluarga, dan insya-Allah kita nak bincang pula dari sudut universiti untuk kita hubungkan dengan soalan yang diajukan sahabat kita di Facebook, Muhammad Syahril Sabtu. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i serta kru TU TV3 TV9. Waalaikumsalam. Apakah makna dan konsep integriti di dalam sebuah institusi contoh seperti universiti, sekolah dan seumpamanya dalam melahirkan insan yang cemerlang pada contoh yang ditunjukkan baginda sallallahu alaihi wasallam? Mohon pencerahan. Kampung 8 Bacang, Melaka. Terima kasih orang Melaka. Terima kasih kepada Muhammad Syahril Sabtu yang sudi bertanya. Integriti Universiti, Ustaz. Ya. Silakan. Terima kasih pada yang bertanya, Da'i Hakim dan semua pengikut penggemar setia program Tanyalah Ustaz TV3. Integriti dalam sebuah institusi dan contoh yang diberikan adalah institusi pendidikan. Lalu saya terus juruskan respon saya terhadap institusi pendidikan. Al-ilmu nur. Ilmu itu adalah merupakan cahaya. Dan tempat di mana cahaya itu boleh dilahirkan, diserlahkan adalah menerusi institusi pendidikan.
pengukuhan yang telah pun dilaksanakan sekian lama, penambahbaikan yang dilakukan oleh kementerian-kementerian yang bertanggungjawab, yang answerable kepada institusi pendidikan, ia sememangnya berjalan terus dan kita telah pun perhatikan. Subhanallah, organisasi pendidikan dan institusi yang menjadikan ilmu dan keilmuan sebagai dasarnya, sebagai benda yang mereka sebarkan dan berikan kepada masyarakat, mempunyai beberapa tugasan-tugasan penting. Innama bu'ithtu mu'alliman. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, aku diutuskan sebagai seorang guru. Artinya fungsinya itu bukan sekadar mengajar, tetapi dapatan yang kita dapat, baik di peringkat menengah, rendah, menengah tinggi, di peringkat college, politeknik, universiti, college university dan sebagainya, perlulah mempunyai ciri-ciri untuk menjadikan akademianya, penyelidiknya dan juga pelajar serta penuntut ilmu itu mempunyai rasa kebertanggungjawaban terhadap pelbagai perkara. Pertamanya, answerable kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang keduanya, jangan lupakan kepada hablum minan nas. Pengalaman saya yang berada di sektor swasta, kadang-kadang apabila kita menekuni, melayani dan menyantuni permohonan-permohonan untuk memohon jawatan kerja di sektor-sektor dan sebagainya, kehebatan yang diserlahkan daripada flying colours yang ada pada pelajar-pelajar yang hebat daripada sudut black and white-nya, itu tidak dinafikan, tetapi kadang-kadang dia tidak disertakan dengan penampilan. Dan keterampilan ini, dia boleh diserlahkan pertamanya menerusi ilmu dan kedua kesanggupan untuk terus belajar ilmu. Organisasi hebat kerana sokongan daripada penuntut-penuntutnya dan juga daripada ikhlas redha para guru-gurunya, baik bergelar guru ataupun pensyarah, untuk menyampaikan maklumat secara tepat. Saya secara humble dan fakir ini mencadangkan agar diperbanyakkan contoh-contoh yang praktikal yang ada, bukan sekadar isu-isu domestik, tapi permasalahan umat Islam seluruh dunia, agar dapat dicambahkan kehebatan penuntut ilmu, lalu insya-Allah integriti dapat kita usahakan secara berperingkat daripada institusi-institusi ilmiah, insya-Allah. Baiklah Ustaz, terima kasih atas pencerahan. Jadi kepada penuntut universiti, jagalah dua hal. Yang pertama hablum minallah dan dua hablum minan nas. Baiklah sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, Tanyalah Ustaz di TV3 akan berakhir di sini, tetapi teruskan menonton siaran tambahan 30 minit di TV9. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami. Buat anda yang mungkin baru bersama dengan kami, hari ini kita membincangkan topik akhlak, iaitu integriti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan guru kita Al-Fadhil Ustaz Muhammad Irfino Johari. Jadi kepada sidang penonton yang mungkin ada kemusykilan, boleh sahaja buat panggilan ke nombor 0377261603 ada di bawah ini, atau boleh WhatsApp kami ke nombor 011-1233-6480, atau terus ke Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3. Dan kepada yang menonton menerusi Facebook, kalau boleh tekan butang suka dan kongsi. Kita kongsi sebanyak mungkin apa yang kita dapat pada pagi ini. Baiklah Ustaz dan sidang penonton, kita raikan satu soalan di Facebook yang diajukan oleh Syamsino Abdul Ghani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera Al-Fadhil Ustaz, da'i, kru dan sahabat-sahabat Tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut riwayat oleh Imam Al-Bukhari, iaitu setiap orang daripada kamu adalah pemimpin dan setiap kamu bertanggungjawab terhadap apa yang dipimpinnya.
Mohon jasa baik Al-Fadhil Ustaz untuk menghuraikannya dengan lebih jelas lagi. Terima kasih kepada Syam, Kak Syam yang sudi bertanya. Terima kasih. Ini satu hadis yang selalu kita dengar, Ustaz. Betul. Tapi barangkali mungkin ada di antara kita yang kurang jelas dalam memahami huraian hadis ni. Mungkin Ustaz boleh huraikan. Silakan. Terima kasih pada yang bertanya, Da'i Hakim dan semua pendengar dan pengikut setia program Tanyalah Ustaz. Subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nabilah contoh pemimpin yang terbaik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir. Sesungguhnya pada diri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah merupakan contoh ikutan teladan yang terbaik modelnya. Dan cantik bila disebutkan ini, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu adalah pemimpin dan kamu bertanggungjawab terhadap apa yang dipimpin. Dua benda yang perlu diberikan fokus. Bukan saja pada pemimpin dan cara kepimpinannya, tetapi kepada pengikut dan juga cara PL perangainya. Subhanallah, ibu seorang boleh menjaga anak yang ramai. Sebagai pengikut, anak yang ramai ini belum tentu lagi dapat memuliakan, menghargai, mengangkat ibu ataupun ayahnya. Ini menunjukkan pertamanya bahawa setiap orang Islam perlu faham bahawa dia perlu ada jiwa pemimpin. Kita ini semua tak boleh lari daripada tanggungjawab. Itu dapatan tafsiran ringkas bagi hadis ini. Jangan rasa diri kita ini selama-lamanya jadi pengikut yang hanya suka dan boleh untuk memberikan komentar, ulasan, komen, komplain dan sebagainya. Kita juga perlu sentiasa rasa bahawa aku juga pemimpin. Kapasitinya, organisasi mana, besar ataupun tidaknya yang kita pimpin, itu lain. Atas segalanya, sekurang-kurangnya kita memimpin diri kita sendiri. Kedua, tanggungjawab kita bukan saja memperbaiki diri kita sendiri, kita juga mempunyai tanggungjawab sosial yang diberikan dengan nama dakwah untuk menyampaikan, menyeru. Tak perlu tunggu untuk kita sempurna tahu segala-galanya sebelum kita menyalur sebarkan atau berkongsi dapatan kebaikan dengan orang lain. Jadi, proses memperbaiki diri sebagai pemimpin dan proses menasihati, memberikan bimbing selia kepada orang lain yang dipimpin, ianya berjalan serentak. Saya ingin tambahkan sedikit dengan dapatan sepotong hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, menyatakan bahawa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aradallahu bil amiri khairan." Sekiranya Allah ingin memberikan kebaikan, indikator Allah bagi kesejahteraan, kebaikan, kelebihan kepada amir, kepada mana-mana pemimpin di kalangan kamu, ja'ala lahu wazira sidqin. Allah akan berikan rezeki kepada pemimpin tadi, penasihat, orang yang ada di sekelilingnya itu, orang-orang yang sidqin. Siddiq ataupun sidq dalam bahasa mudahnya jujur adalah merupakan antara yang teratas di dalam cabang makna dan definisi integriti ataupun akhlak. Akhlak artinya jujur, tak jujur artinya tidak berakhlak. As simple as that. Lalu pemimpin yang diberikan kebaikan adalah pemimpin yang diberikan oleh Allah, orang-orang sekelilingnya itu juga baik. Apa sifat orang yang sekeliling ini? Kita ini sebagai pengikut, kata Nabi, innasiya dzakkarahu wa in dzakara a'anahu. Pengikut yang baik adalah untuk melahirkan pemimpin yang baik bila pemimpin terlupa, teralpa, tersilap, tercuai manusia, maka fungsi orang yang ada sekelilingnya adalah untuk menasihatinya, mengingatkannya, mentazkirahkannya. Tetapi kalau sekiranya pemimpin itu buat benda yang betul, sebut perkara yang betul, maka fungsi orang sekelilingnya, rakyatnya, masyarakatnya, a'anahu. Bukan sahaja ikut, bukan sahaja taat, tetapi bantu pemimpin tadi untuk merealisasikan perkara yang baik. Itu tanda Allah nak bagi kebaikan, kesejahteraan kepada pemimpin. Dan Nabi sambung, wa idza arada bihi ghaira dzalika. Allah seninya, lembutnya Nabi dalam menyampaikan. Tadi Nabi kata tanda pemimpin yang Allah bagi redha. Tapi Nabi tak sebut tanda pemimpin yang Allah bagi keburukan. Nabi sebut wa idza arada bihi ghaira dzalika. Kalau ada pemimpin yang diberikan selain daripada itu. Subhanallah, terlalu lembut dan seninya. Kata sweet talker, Ustaz. Sweet, betul. Dia pep talk yang sangat-sangat memberikan sentuhan pada hati.
Nabi kata ja'ala lahu wazira su'in. Jatuhnya pemimpin, betapa pemimpin itu mungkin tidak kompeten adalah kerana dia dinasihati ataupun diberikan maklumat-maklumat oleh orang sekelilingnya dengan cara yang tidak baik. Antaranya kata Nabi, innasiya lam yuzakkirhu. Bila pemimpin itu tersilap, terlupa, teralpa, tak ada orang yang nak betulkan. Tidak ada orang yang ingin menunjuk arah atau menasihati. Cara menasihati pemimpin dengan kadarnya, dengan sopannya, dengan salurannya yang betul. Dia tidak boleh main lepas begitu sahaja. Wa in dzakara lam yu'inhu. Bila pemimpin itu buat benda yang baik, konsep itu tepat, prinsipnya itu cantik, amalannya itu tuntas, impaknya itu besar, tak ada orang yang sokong. Tidak ada orang yang bantu, tidak ada orang yang menyatakan alhamdulillah bagus dan sebagainya. Lalu mengambil kira dapatan soalan tadi, penting sangat-sangat untuk pemimpin dan yang dipimpin untuk berkolaborasi, untuk bekerjasama setiap masa. Baiklah Ustaz, terima kasih atas pencerahan. Apa yang boleh kita dapati dari hadis ini ialah perlu faham ada jiwa pemimpin. Dalam setiap diri kita ni perlu ada jiwa pemimpin supaya kita tak ada rasa sifat alah kau lah buat kerja, kau lah buat kerja ni, jangan aku tinggalkan. Okey. Baiklah, senang penonton yang dirahmati Allah sekalian, untuk kes terbaru sekarang COVID-19 ini ialah 13 orang. Jadi teruskan hashtag kita jaga kita kerana kita masih belum menang. Teruskan menjaga diri kita untuk kita menjaga orang lain. Kita nak berehat seketika. Kembali selepas ini dalam Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, kami berlindung padamu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang berbahaya. Alhamdulillah, terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami. Pejam celik Ustaz ya. Saya. Kita sudah berada di penghujung rancangan Tanyalah Ustaz Biar Tahu. Jangan keliru, teruskan celik sedang penonton, jangan duk pejam pula. Ini pejam celik, pejam selamanya. Jadi kita teruskan celik untuk kita dapat ilmu pada pagi ini. Baiklah sedang penonton dan Ustaz. Bila sebut tentang integriti, dia melibatkan banyak aspek. Ya. Antaranya aspek masa. Jadi kita nak raikan soalan dari sahabat kita di Facebook, Nur Hayati Ismail. Assalamualaikum Ustaz dan da'i serta kru Tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam. Mohon Ustaz kongsikan bagaimana kepimpinan baginda yang berintegriti dalam aspek-aspek berikut. Bagaimana dari segi pengurusan waktu yang sistematik antara ibadah dan pentadbiran. Terima kasih Kak Yat Bandar Tasik Puteri Rawang Selangor. Terima kasih kepada Kak Yat yang sudi bertanya. Betul Ustaz, hari ini ibadah dan pentadbiran atau kerja tak dapat kita pisahkan. Semua orang terlibat. Jadi bagaimana dari sudut pengurusan waktu untuk lebih sistematik antara ibadah dan pentadbiran? Silakan Ustaz. Terima kasih kepada Da'i, terima kasih kepada Kak Yat yang bertanya. Bandar Tasik Puteri, kian salam, subhanallah, jiran juga ni. Saya pun dulu lama duduk dekat Bandar Tasik Puteri, rumah pun ada di sana, subhanallah. Pertama, baginda Rasulullah SAW dalam mengurus masa mengajarkan kepada kita agar bahawa setiap benda yang terbaiknya adalah dilakukan pada awal waktu. Solat yang cantiknya buat, jangan bertangguh pada awal waktu. Kalau nak bersedekah, subhanallah, pengurusan masa dalam bersedekah, apa kata Nabi?
anta saddaqa wa anta sahih. Hendaklah kamu bersedekah ketika mana kamu dalam keadaan sihat. Bukan masa dah sakit baru kita nak bersedekah. Kenapa? Kerana kita mungkin sudah tidak mampu lagi nak mengawal selia dan menguruskan wang. Masa dulu tak buat, kita tangguh-tangguhkan. Bila dah terdesak baru kita keluarkan. Kemudian wa anta syahih, ketika mana kamu rasa ada rasa kedekut dalam diri, masa itulah masa yang terbaik. Menunjukkan bahawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita apa juga jurus disiplin perlakuan kita di dunia ini. Apabila kita lakukan suatu perkara yang baik, konsepnya jangan bertangguh. Yang tidak baik, kadang-kadang biasa terlintas dalam fikiran kita. Manusia, kadang-kadang kita terfikir juga, kalau aku buat itu kan bagus juga. Sedangkan perkara itu adalah perkara yang mungkin kurang baik, malah tidak mungkin akan memberikan impak pahala kepada kita. Bab-bab yang sebegini bila terlintas, pengurusan masanya adalah, saya tunjuk tanda begitu tu, pengurusan masanya ialah kita cuba tangguhkan. Mudah-mudahan bila kita cuba tangguhkan niat-niat yang tidak baik ini, akhirnya dia akan hilang, akhirnya dia akan berlalu pergi dan kita insya-Allah tidak terhalanglah daripada melakukan perkara-perkara yang tersebut. Kemudian, daripada sudut pentadbiran pula, alangkah cantik bila kita mengambil dapatan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, urusan-urusan Nabi dalam mentadbir keluarganya. Dan di antara hikmah kalau kita perhatikan, banyak pengajaran yang boleh kita ambil bila baginda sallallahu alaihi wasallam berurusan dengan isteri-isterinya. Nabi berurusan dengan sahabat-sahabatnya. Ada sahabat yang selalu banyak bertanya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sahabat yang mungkin kurang, Nabilah yang pergi ke rumah mereka. Apa yang Nabi lakukan adalah pada perkara-perkara berbentuk keakhiratan, cantik kalau sekiranya kita perbanyakkan dengan jumlah masa yang mungkin terhad. Pada perkara-perkara yang bersifat keduniaan, sebaiknya didahulukan al-ithar, iaitu mendahulukan orang lain selagi mana kita rasakan bahawa ianya lebih penting atau lebih kritikal untuk dibantu oleh orang lain. Jadi, konsep yang ingin kita beritahu adalah pengurusan masa ini bukan sahaja tertakluk pada jam ataupun yang ada di telefon bimbit kita, tapi masa itu bermakna kehidupan seluruhnya. Pengurusan masa dan pentadbirannya adalah pengurusan kehidupan dan seluruh pakej yang ada di dalamnya. Baiklah Ustaz, terima kasih atas pencerahan. Masa itu emas, masa itu perlu kita jaga agar apa yang kita lakukan seharian itu tidak sia-sia. Baiklah, tadi Ustaz ada menyebut tentang Nabi kita ini seorang pemimpin. Bila sebut tentang pemimpin, sudah pastilah akan terikat dengan ekonomi negara. Jadi ada soalan yang boleh kita hubungkan dengan kenyataan tadi, iaitu soalan yang diajukan di WhatsApp. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Bagaimana integriti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dalam pengurusan ekonomi dengan mengagihkan segala kewangan harta benda disedekahkan kepada fakir miskin dan memerlukan yang ketika itu belum ada lagi baitul mal, pengurusan zakat seperti sekarang. Yang kedua, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam merekod kewangan ekonomi dengan penuh integriti, yang ketika ini walaupun sudah direkodkan secara terperinci, ada segelintir masih tiada integriti dalam pengurusan ekonomi. Mohon pencerahan Ustaz yang dihormati. Sekian, terima kasih. Terima kasih juga kepada yang sudi bertanya. Integriti dalam ekonomi Ustaz. Silakan. Terima kasih pada yang bertanya, Da'i Hakim dan semua penggemar, pengikut, followers setia program Tanyalah Ustaz. Ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awal 13 tahun pertama dakwah di Makkah membawa mesej risalah Islam. Di antara kehebatan terserlahnya al-amanah ataupun al-amin yang ada pada baginda sallallahu alaihi wasallam adalah walaupun orang-orang Quraisy Makkah ini mereka hina, mereka caci dan juga mereka cerca baginda sallallahu alaihi wasallam. Setiap hari di mana saja berjumpa mereka tinggikan suara, tetapi pada bab-bab sampai kepada untuk menjaga kepentingan ataupun menjaga harta, untuk simpan barang, ketika itu tidak ada bank. Itu tidak direkodkan, malah sistem jahiliah yang penuh dengan penindasan dan pemerasan terhadap ekonomi yang ada. Mereka percaya kepada diri peribadi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sendiri sebagai sistem perekodan kewangan yang hebat. Mereka minta Nabi untuk simpankan, untuk jaga barang. Mereka minta baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana dirasakan tidak ada orang lain di Makkah ini
yang lebih dipercayai kecuali baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan sebelum Nabi berhijrah ke Madinah, segalanya itu yang Nabi pegang sebagai amanah Nabi pulangkan balik semula. Menambahkan lagi kehebatan integriti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baitul Mal dimula institusikan di zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an. Dan pada ketika itu perekodannya secara berpusat mempunyai bangunan dan juga gudang untuk simpanan yang lebih sistematik. Dan kenapa? Kerana jumlah umat Islam yang makin ramai, empayar taklukkan Islam juga bukan saja di Madinah dan Mekah tanah Semenanjung Arab, tetapi juga di negara-negara yang rakyatnya tidak menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa utama ataupun yang pertama, maka diperlukan ianya diinstitusikan. Menjadikan sesuatu black and white dalam sistem kewangan juga sangat penting. Dalam Al-Quran juga direkodkan bila seseorang itu melakukan transaksi hutang antara penghutang dengan pemiutang, kena ada katib, kena ada setiausaha, kena ada pencatat, artinya dijadikan ia sebagai dokumentasi hitam putih yang boleh dijadikan sebagai hujah. Kalau tak, dia mungkin akan bertukar jadi sedekah dan sebagainya. Kena ada semua-semua ini, walaupun di zaman Nabi itu mungkin tidak dilihat seperti mana yang ada sekarang, tapi seperti mana yang saya katakan sebentar tadi, Nabi membina karakter para sahabat agar ianya menjadi satu dokumentasi. Pemilihan para ruwat, perawi-perawi hadis, pemilihan para hufaz, penghafaz Al-Quran, pemilihan para kutab, penulis-penulis, setiausaha yang Nabi lantik sebagai penulis wahyu, kesemuanya bermula daripada sifat dhabit, sifat thiqah yang ada pada diri. Diri itulah yang dibawa ke pasar, ke masjid, ke medan perang. Orang melihat itu sebagai kehebatan integriti. Dia seumpama pejabat yang bergerak. Lalu apabila sekarang ini kita telah mempunyai institusi dan dalam sifat bentuk pentadbiran yang berpusat dan juga piawai serta standard, kehebatan itu malah diteruskan dan boleh lagi diserlahkan. Kalaulah di zaman baginda sallallahu alaihi wasallam ianya boleh dilaksanakan, maka sekarang ini adalah tempoh dan masa untuk kita memperkasakan penyaluran kewangan, bantuan, sumbangan dan sebagainya. Kalau kita perhatikan, subhanallah, pernah berlaku Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu jadi khalifah, dia cuba bantu untuk menyuapkan makan kepada seorang wanita tua yang dah tak nampak. Untuk suapkan, wanita tadi kata, lain daripada yang dulu aku biasa terima cara disuapkan, dibantu dan diberikan makanan, dan menunjukkan bahawa dulu Nabi dah buat. Subhanallah, dan para sahabat ikut. Lalu memanglah antara setiap generasi dan institusi mungkin ada perbezaan daripada sudut SOP-nya, cara penyelarasan, pentadbiran, keselarasan dan sebagainya. Prinsip yang nak ditunjukkan dalam transaksi ekonomi kewangan ini, subhanallah, tapi yakinlah, alhamdulillah, Majlis Agama Islam kita, pusat pungutan zakat kita, amil-amil kita ini ummal yang bertungkus lumus berkorban untuk memastikan sistem ini berterusan. Dah baik dah sekarang, alhamdulillah, penambahbaikan sentiasa dibuka ruang. Tugas kita apa? Sebagai masyarakat, kita bantu seperti mana hadis sahih yang saya nyatakan tadi, riwayat Aisyah radhiyallahu anha, bahawa bila ada sistem yang baik ditunjukkan oleh pusat zakat, oleh majlis agama, maka fungsi kita adalah untuk membantu menjayakannya, insya-Allah. Baiklah Ustaz, terima kasih atas pencerahan. Islam suatu agama yang cukup sistematik, termasuklah dokumentasi kewangan ekonomi bagi mengelak sebarang penyelewengan. Baiklah Ustaz dan sidang penonton, betul lah kita sudah berada di penghujung rancangan. Mungkin Ustaz ada sedikit kesimpulan untuk tajuk kita pada pagi ini, Ustaz. Silakan. Terima kasih kepada da'i dan semua pengikut setia program Tanyalah Ustaz. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati majlis ilmu kita ini. Perkongsian dapatan ini, subhanallah, sebenarnya menunjukkan betapa diri saya khususnya yang banyak bercakap ini, yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan, serta semua yang berperingkat dan mengikuti program ini. Pertamanya adalah untuk kita sentiasa memastikan kita memenuhi cabaran positif kita. Apa cabaran positif kita? Pada diri saya adalah our daily positive challenge is to ensure that our good deeds always outweigh our wrongdoings. Pastikan setiap hari bila bangkit pada waktu pagi, sebelum kita tidur pada waktu malam,
kebaikan-kebaikan ataupun perbuatan-perbuatan baik kita, ni kita tengok cermin, tengok diri sendiri saja, lebih banyak mengatasi jumlah mungkin kekurangan, kelemahan, kefakiran, kesilapan dan juga apa juga bentuk kekhilafan diri kita. Itu kiranya kalau dalam kertas peperiksaan luluslah tu. Da'i, bila benda yang baik, jawapan yang betul lebih banyak daripada mungkin jawapan yang salah. Manusia tidak terlepas daripada sunyi, silap dan juga salah, tapi yang terbaik adalah yang memperbaiki diri dan pastikan sebelum kita tidur setiap malam, tengok balik semula, nilaikan diri kita bahawa mudah-mudahan yang baik kita buat, kita usahakan. Orang nampak tak nampak itu perkara kedua, lebih banyak daripada kekurangan dan kelemahan diri kita sendiri. Ada yang ini, insya-Allah dapat kita usahakan integriti dan akhlak seperti mana yang dia anjurkan dalam agama kita. Baiklah Ustaz, terima kasih atas kesimpulan bagi meraih keberkatan untuk program kita pagi ini. Sedikit doa ringkas Ustaz. Silakan. A'udzu billahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Shalawatullahi wa salamuhu 'ala rasulil amin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Amin. Ya Allah, kurniakan kepada kami bantuan-Mu ya Allah. Amin. Untuk mentaati-Mu, untuk mensyukurimu, untuk sentiasa mengingatimu dan untuk melaksanakan segala perintah-Mu. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kurniakan kepada kami bimbingan dan petunjuk dalam kehidupan ini. Kurniakan kepada kami rasa untuk terus melaksanakan kebaikan walau di mana saja kami berada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, keluarga kami adalah harta kami, adalah nilai yang terbaik bagi diri kami, membantu keselamatan dan kesejahteraan kami di dunia dan di hari akhirat. Kurniakanlah kepada diri kami penyejuk mata dan penawar hati daripada isteri-isteri kami dan anak-anak kami, cucu-cucu dan cicit kami. Mudah-mudahan ianya membantu kami di dunia dan juga di hari akhirat. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, kurniakan kebaikan keseluruhannya buat kami di dunia. Kurniakan kebaikan buat kami di hari akhirat yang kekal lagi abadi. Jauhkanlah kami daripada azab api neraka. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz kerana sudi berkongsi ilmu dengan kami pada pagi ini. Saudara, tahukah anda kesan sifat kufur ialah hati hilang kemanisan untuk menerima kebenaran. Ikuti huraiannya esok bersama dengan moderator kita Da'i Lokman dan juga panelnya Datuk Dr. Zahazan Muhammad dengan topik akidah kufur tidak beriman. Akhir kata, cantik kuntuman bunga dahlia, pohon melati di tepi perigi. Rasulullah junjungan mulia, halus pekerti indah peribadi. Saya Da'i Hakim, senyum nampak gigi, ada rezeki, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.